Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dimiliki sekalian, Potaman. Tuan-tuan dan puan yang dimiliki sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah Taala, Rasulullah Abdullah dan semua yang hadir pada malam mulia ni. Kalau alhamdulillah syukur pada Allah Taala kerana beri pada kita peluang untuk menyambung kuliah pada malam Jumaat ni. Aziz Saifur, Suhara, puan kami saya SMS, alhamdulillah. Serta Nurilis, barakallahu fikum, kerana mengingatkan kita pada malam ni tentang kuliah Farid Misbah, Hatta Zainal dan juga Suhaila Mansur, semua yang hadir. Malam ni kita nak bincang hanya satu ayat saja, walau bagaimanapun ayat ke-25 masih ada sedikit perkara yang saya nak sebut. Tolong buka tafsir Ibn Kathir, jilid yang ke-9, surah Al-Fathu, ayat ke-25, 26 pada malam ni. 25 kita dah bincangkan semalam, tapi ada sedikit lagi saya nak sentuh. Yang mulia Ku Aisyah, Farid Misbah, Hafizah Jazuri, Puan Kamisa, ahlan wa sahlan. Nulia Abu Hasan, harap dapat dengar suara saya dengan baik. Salimi Salih, barakallahu fikum. Seperti biasa, rujukan utama kita adalah tafsir Ibn Kathir. Buka tafsir Ibn Kathir yang biru ni, pada jilid yang ke-9 ayat 25-26 surah Al-Fathu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil harami wal hadya ma'kufan ay yablugha mahillah. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الهمية همية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. Aisyah Iskandar, Ahmad Kushari, barakallahu fikum. Izzat bin Muhammad Ali, barakallahu fikum. Hatta Zainal. Mereka lah orang-orang kafir yang menghalangmu dari masuki Masjid Haram dan menghalang haiwan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalaulah tidak kerana lelaki yang beriman dan perempuan yang beriman yang tidak kamu ketahui bahawa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah tidak akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka, supaya Allah Taala masukkan siapa yang dikehendaki olehnya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, iaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan keterangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang beriman. Dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimah taqwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimah taqwa itu dan patut milikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik tuan-tuan yang hati dan dikasihi sekalian. Jadi apa yang sedang kita bincangkan sekarang untuk pengetahuan tuan-tuan adalah berkaitan dengan peristiwa di Hudaibiyah lagi. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, boleh kita lihat dalam tafsir Ibn Kathir. Allah memberitahu tentang orang-orang kafir dari kalangan kaum musyrikin Arab, dari suku Quraisy dan orang-orang yang ikut membantu mereka mewujudkan kemenangan melawan Nabi SAW. Mereka lah orang-orang kafir, iaitu orang yang menghalangmu dari masuki Masjid Haram, padahal kamu yang lebih berhak memasukinya. Dan pada sisi yang lain, kamu memang menjadi penghuninya, dan menghalang haiwan kurban sampai ke tempatnya. Maksudnya mereka menghalang binatang kurban untuk sampai ke tempatnya. Yang demikian itu merupakan salah satu bentuk kezaliman dan kejahatan mereka. Haiwan kurban tersebut berjumlah 70 ekor unta, sebagaimana akan dijelaskan selepas ini. Dan firman Allah, kalaulah tidak kerana lelaki yang beriman dan perempuan yang beriman, iaitu yang ada di tengah-tengah kaum kafir, yang menyembunyikan keimanan mereka kerana bimbang keselamatan mereka dari gangguan kaum kafir itu, tetapi kami memberi kuasa atas kamu dan melawan mereka hingga kamu dapat membunuh mereka dan membinasakan para pemimpin mereka. Tapi di antara mereka terdapat orang beriman, lelaki ataupun perempuan yang tidak kamu kenali pada waktu merangi mereka. Oleh kerana itu Allah berfirman, yang mana kamu mengetahui bahawa kamu akan bunuh mereka dan menyebabkan ditimpa kesusahan
iaitu berupa dosa dan denda. Tanpa pengetahuanmu, tentu Allah tidak akan menahan tanganmu dan membinasakan mereka, supaya Allah masukkan siapa yang dikehendakinya dalam rahmatnya. Maksudnya mengakhirkan hukuman mereka agar orang-orang beriman yang di kalangan mereka selamat dan juga kebanyakan mereka kembali kepada Islam. Baik tuan-tuan. Jadi ayat ini telah pun saya jelaskan semalam, iaitu Allah SWT telah menjadikan pertemuan di Hudaibiyah itu berakhir dengan kebaikan bila ada perjanjian yang telah pun ditandatangani di antara Muslim dan juga kafir, di antara Rasulullah SAW dengan Suhaib bin Amr. Walaupun ada usaha yang dilakukan oleh golongan tertentu yang ingin sabotaj pertemuan tersebut hingga menyebabkan Nabi SAW telah pun berdoa kepada Allah SWT lalu dipekakkan telinga 30 ataupun 80 orang mengikut riwayat yang berbeza-beza itu. Jadi akhirnya mereka telah pun ditangkap oleh para sahabat dan diserahkan ke Mekah dalam keadaan hina, dan penduduk Mekah menjadi malu di atas kesilapan teknikal yang berlaku itu tuan-tuan. Alhamdulillah, Rayhana Aman, Faiza Hanum, Mustafa Khan, Siti Raha Jaafar, barakallahu fikum. Terima kasih semuanya saudah-saudah. Jadi saya telah terangkan kepada tuan-tuan bagaimana orang beriman telah menunjukkan akhlak yang mulia, mereka mematuhi arah Nabi walaupun hati mereka tidak suka dengan apa yang berlaku. Bayangkan mereka telah pun diberitahu oleh Nabi SAW bahawa Nabi bermimpi, "Latadkhulunal masjidal haram aminina muhalikin ru'usakum wa muqassirin la takhafun." Nanti ayat berikutnya Nabi telah diperlihatkan dalam mimpi baginda sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baginda memasuki kota Mekah dalam keadaan bercukur. Dan ada para sahabat yang bergunting, muhalikin ru'usakum wa muqassirin. Allah mendahulukan perkataan bercukur kemudian diikuti bergunting bagi menunjukkan keutamaan bercukur nak dibandingkan dengan bergunting. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi nanti saya akan sebutkan kepada tuan-tuan apa beza di antara muhalikin dan ru'usakum wa muqassirin. Bergunting dan bercukur dan bergunting. Kenapa dahulukan bercukur kemudian bergunting, dan Allah gunakan ataf waw kat situ. Waw ni berarti dan. Kalau kita belajar bahasa Melayu, dan ni macam mana pula bercukur dan bergunting? Macam mana bercukur bergunting dua-dua pula? Macam kita kata hitam dan putih. Dah hitam-hitam lah, macam mana putih pula? Ini bahasa Arab ni dipanggil waw ni satu daripada huruf ma'ani tuan-tuan. Yang hebatnya bahasa Arab ini huruf-huruf yang kita belajar, huruf jar dan sebagainya, dia mengandungi makna. Antara kitab yang menarik saya pernah tunjuk kepada tuan-tuan. Dulu masa saya belajar kat Jordan, ini Al-Janadani ni, kami belajar satu semester tuan-tuan. Huruf ma'ani. Huruf ma'ani. Macam waw, dinyatakan waw ni ada banyak maksud yang dikehendaki, yang kalau kita belajar dari usul bahasa Arab, bagaimana Allah Taala mengkehendaki waw ni mempunyai banyak makna. Yakunu harf yakunu amilan wa ghaira amilin. Waw ni kadang-kadang dia amil, kadang-kadang tidak amil. Kadang-kadang dia memberi kesan kepada harakat perkataan yang datang sebenarnya, kadang-kadang tidak. Bagai-bagai waw ni, ada waw qasam, ada waw rubba, ada waw berarti ma'a. Jadi waw yang ada dalam konteks Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka memasuki kota Mekah dalam keadaan bercukur dan bergunting. Dan kat situ waw tu sebenarnya mengandungi makna tartib, bukan setakat ataf. Diorang belajar hukum wakaf ibtidak Quran mengatakan kat mana-mana waw dia berhenti. Tak boleh, tak semestinya tuan-tuan. Jangan kita pandai-pandai. Dia mengatakan nampak waw kita boleh berhenti dah kat situ. Dan itu dalam bahasa Melayu. Kerana dalam bahasa Arab bukan maknanya dan semata-mata. Dia bermakna, dia mempunyai banyak maksud. Nanti saya akan jelaskan kepada tuan-tuan. Dan akhlak orang Islam seperti yang telah kita bincangkan, setegas Sayyidina Umar pun akhirnya tunduk dan juga menjadi malu di atas kesilapannya untuk menegur Rasulullah SAW. Kenapa kita rida dengan daniyah, kemuliaan kita sebagai orang Islam ini tercemar dengan sebab kita tunduk kepada permintaan musyrikin ini, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya Sayyidina Umar telah ditenangkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan saya telah jelaskan kepada tuan-tuan bagaimana Sayyidina Umar kemudian telah pun berpuasa, bersembahyang, bersedekah, membebaskan hamba kerana ingin menebus kembali kesilapannya ketika menentang ataupun ingkar ataupun bertanya atau mempersoalkan tindakan Rasulullah SAW dalam Hudaibiyah itu, dalam perjanjian Hudaibiyah yang menampakkan kematangan iman, jati diri para sahabat dalam bermuamalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu patuh, begitu tekun, begitu hebat mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bila puak musyrikin ini kembali ke Mekah, mereka berkata, kami berjumpa dengan seorang pemimpin yang memang
pengikutnya tidak mempersoalkan sedikit pun tindakannya. Kami biasa berjumpa dengan pemimpin-pemimpin negara lain macam Rom, Parsi. Rakyatnya tidak sayang kepadanya, betul sayang, tapi dengan sebab terpaksa. Tapi kami melihat Muhammad ini memang benar-benar pengikutnya menyokong, memang sepenuh hati, loyaltinya luar biasa sekali. Kata para musyrikin ketika mereka pulang ke Mekah melihat tindak tanduk para sahabat yang sangat mengkagumkan itu. Benarlah kata Syekh Abdul Fattah Abu Qudah, tuan-tuan ya. Kalaulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mempunyai mukjizat para sahabat satu saja mukjizat Nabi, iaitu kewujudan para sahabat menyertai rombongan jihad ataupun bersama dengan Nabi dalam kursus dakwah, maka sudah cukup untuk menunjukkan kehebatan Islam itu, kerana adanya pengikut-pengikut yang sangat setia dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi perkara-perkara yang lain dalam hidup mereka, walaupun anak, walaupun isteri, walaupun keluarga, walaupun harta, kerana tarbiyah yang telah pun terpupuk dalam semangat para sahabat itu. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihi, kita juga telah belajar perkataan sakinah beberapa kali. Nampaknya surah Al-Fatih ini menyebut perkataan sakinah di banyak tempat, dan saya telah jelaskan kepada tuan-tuan, kerana para sahabat dalam suasana Hudaybiyah itu mereka memang berada dalam keadaan tidak tenteram. Mereka baru saja menangi perang Ahzab, perang Khandaq. Kemudian Nabi SAW mengajak orang-orang Arab untuk turut serta dalam perjalanan misi itu. Ramai yang menolak, memberi alasan yang berbagai. Jadi bilangan mereka sedikit. Mereka dikepung oleh musuh-musuh di sengat penjuru. Dan musyrikin pun menghantar berbagai-bagai golongan untuk menyerang mereka dengan harapan mereka melatah. Kalau melatah, maka mereka akan diratah oleh kaum musyrikin Mekah. Itu sifirnya, itu sabotaj yang cuba diusahakan. Ketika sedang berlaku menandatangani perjanjian itu pula, maka datanglah Abu Jandal yang telah saya ceritakan kepada tuan-tuan, anak kepada Suhail bin Amr bin Al-As. Suhail bin Amr itu sendiri, Suhail bin Amr yang menjadi pemimpin golongan Quraisy untuk berunding dengan Nabi SAW. Tiba-tiba datang anaknya sendiri yang minta supaya beliau dapat mengikuti Rasulullah SAW, dan Suhail tak bersetuju. Jadi suasana dalam keadaan memang tidak tenteram, tuan-tuan. Ibarat nyawa di hujung tanduk. Musyrikin yang memang menjadi sangat marah kepada umat Islam, kepada Rasulullah, dan dalam suasana bilangan mereka sedikit saja pada waktu itu. Bayangkan ketakutan yang menyelubungi mereka. Lalu Allah menyebut perkataan sakinah di beberapa tempat daripada surah Al-Fatih, seperti yang telah saya huraikan kepada tuan-tuan sebelum ni. Baik. Jadi dalam ayat yang ke-25 ni telah saya sempurnakan perbincangannya, iaitu Allah Taala telah pun menetapkan untuk mereka tidak berlaku sebarang pertempuran, kerana kalaulah pertempuran itu berlaku dan umat Islam menyerang penduduk Mekah, bilangan mereka pun tidak cukup banyak. Dan kalau mereka menang sekalipun, tentulah ramai di kalangan yang terbunuh di Mekah itu, termasuk di kalangan yang terbunuh orang-orang Islam yang menyembunyikan iman, yang belum berani untuk menyatakan iman, yang mereka itu berpura-pura menjadi orang kafir padahal mereka beriman. Jadi ini semua ada hikmah di sebalik, tiada pertentangan ataupun tiada pertembungan, tiada peperangan di antara Nabi dan juga umat kafir pada masa itu. Dan untuk tuan-tuan faham ayat ini, bila Allah menyatakan yudkhilallahu fi rahmatihi may yasha, supaya Allah memberikan rahmatnya, masukkan ke dalam rahmatnya siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Muhammad Al-Urami, ini tafsirnya saya biasa tunjuk pada tuan-tuan, Hadaiq Qurawi wa Raihan. Maksud ayat ini, bila Allah Taala masukkan mereka dalam kelompok orang yang beriman ini, maksudnya muta'alliqatun bima yadullu al-jawab al-muqaddar, ay walakin lam ya'dhan lakum aw kaffa aydiyakum liyudkhilallahu subhanahu man yasha'u min ibadihi al-mu'minin fi rahmatihi bi tawfiqihi li ziyaratil khair wa ta'ah. Jadi Allah memberi lagi kepada orang Islam pada masa itu peluang untuk menambah iman. Kita ni orang beriman tak dibenarkan untuk minta mati, melainkan apabila satu penyakit yang berlaku sehingga tiada rawatan dan bimbang keluarga yang menjaga tidak sabar. Ini saya pernah ajar pada tuan-tuan. Doa ni ada dalam kitab Al-Azkar oleh Imam Nawawi sebagai contohnya, dan begitu juga telah saya tunjukkan kepada tuan-tuan daripada kitab Imam Suyuti ini, Azkarul Azkar ni, yang pink ni kan. Doa kalau kita ni mengalami satu bentuk penyakit yang bahaya dan kita pun tak punya pembiayaan untuk mengawal selia keadaan kita, dan orang keliling kita tak sedia jaga, ada doa dia. Kita pernah belajar doa ni kan, tuan? Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr, kan? Ya Allah, baikilah untukku kehidupanku
Baikilah untukku duniaku yang aku hidup padanya. Baikilah untukku agamaku yang aku bernaung kepadamu padanya. Baikilah untuk akhiratku yang akan aku pergi padanya. Jadikanlah kehidupan itu sebab untuk bertambah-tambah amal salihku, dan jadikan kematianku kelihatan daripada segala kesusahan dan beban. Doa ni dalam kata-kata oleh Nabi SAW dibenarkan bila seseorang itu berada dalam keadaan penyakit yang berlanjutan, bersangatan dan tidak ada orang nak menjaga. Allahumma aslih. Kalau lelaki kita bacakan Allahumma aslih lahu dinahu alladhi huwa ismatu amrihi wa aslih lahu akhiratahu allati ilaihi fiha ma'adu wa ja'al hayata ziyaratan lahu fi kulli khair wa ja'al mauta rahatan lahu min kulli syarr. Doa ini pernah dibacakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaihi ketika beliau disakiti bila pulang ke negaranya di Bukhara, dan Allah telah mengkabulkannya, lalu Allah wafatkan Imam Bukhari yang mulia itu dalam fitnah yang berlaku, iaitu orang memaksanya untuk mengikut pendapat mazhab Ahmad bin Hanbal. Padahal Imam Bukhari adalah seorang ulama besar, ulama hadis yang punya pendapatnya sendiri, ijtihadnya sendiri, dan ada beza pandangan dengan pandangan Ahmad bin Hanbal. Kan saya pernah cerita tuan-tuan kan, bahawa Imam Ahmad bin Hanbal ni ketika kerajaan Mu'tasim pada masa itu, Abbasiyah, yang telah dipengaruhi oleh ulama Mu'tazilah, meminta supaya semua orang alim mengatakan bahawa Al-Quran itu makhluk. Tapi Imam Ahmad menolak dan mengatakan Al-Quran kalamullah. Dan Imam Ahmad telah dipenjara, dipukul. Hebat sungguh mauqif Imam Ahmad, hingga membawa kepada menjadi tersebarnya mazhab Ahmad bin Hanbal itu ke seluruh pelosok dunia kerana kekuatan keteguhannya untuk mempertahankan prinsip. Bila tuan-tuan, bila Imam Bukhari kembali ke negaranya, maka pendapat Imam Ahmad ni begitu terkenal di negara Imam Bukhari, dan pengikut-pengikut Imam Ahmad yang ada di Bukhara itu memaksa Imam Bukhari untuk mengikut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan Imam Bukhari ada pandangan yang lain. Ini ijtihad para ulama lah tuan-tuan. Mereka beza-beza pandangan. Lalu Imam Bukhari telah berdoa dengan doa itu. Allahumma aslih li alladhi huwa Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayati ziyaratan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Maksudnya apa? Ya Allah, jadikanlah agama aku benteng untuk hidupku, jadikan dunia ini sebagai tempat untuk aku, akhirat itu tempat yang aku kembali, tempat yang terbaik untukku juga. Jadikan kehidupan ni sebab bertambah amal salihku, dan jadikan mati itu kelihatanku daripada segala kejahatan dan tindakan kezaliman orang kepadaku. Imam Bukhari baca doa itu tuan-tuan, Allah wafatkan beliau. Jadi maksud saya kat sini, Allah telah mentakdirkan untuk umat Islam pada ketika Hudaibiyah tiada pertemuan berlaku supaya tidak ada kematian. Kerana Allah nak memasukkan hamba-hambanya di kalangan yang terpilih itu dalam rahmatnya. Kata Imam Muhammad Al-Urami, maksud masukkan hambanya dalam rahmatnya itu terbagi pada dua. Golongan mukminin dimasukkan rahmat berarti peluang untuk menambah amal salihnya. Ini yang saya maksudkan tadi, bahawa kita dilarang untuk minta kematian, melainkan kalau penyakit-penyakit itu kronik dan juga memang sukar untuk dirawat, dan orang yang menjaga pun tidak sanggup lagi untuk menjaga, maka harus kita berdoa dengan doa yang saya anjurkan tadi, yang Nabi SAW sebutkan itu, yang telah dibaca oleh ramai salafus salih, dan mereka mati atas permintaan mereka kepada Allah SWT. Kerana bimbang kehidupan akan menambah lagi dalam hidup ini fitnah, ujian. Tuan-tuan saya harap tuan-tuan faham. Barakallahu fikum. Ikram Ismail, semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Hanizah binti Aliyah, saya pernah ajar doa ni kepada tuan-tuan. Saya dah ijazahkan doa ni kepada tuan-tuan. Bagi tuan-tuan yang belum memasuki Telegram sahabat Ustaz Zahzan, tolong masuk segera, kerana kat situ ada doa-doa yang dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz Syafiq Murad. Ada Ummu Fatih punya nota. Ummu Fatih rajin, Ummu Fatih menulis nota. Barakallahu fikum. Semua yang saya sebut di doa ditulisnya. Saya batuk pun ditulisnya. Terima kasih kepada Ummu Fatih. Jadi kembali kepada ayat ni, orang beriman masuk dalam rahmat Allah berarti peluang untuk menambah amal salihnya. Manakala orang kafir, peluang untuk dia masuk Islam. Jadi Allah tidak mahu Nabi-Nya memerangi mereka kerana nak bagi mereka lagi ample time, cukup tempoh untuk mereka dapat hidayah Allah SWT. Jadi saya pernah cerita pada tuan-tuan tentang Sumama, cerita tentang Sumama radhiyallahu anhu. Kan? Seorang yang datang ke Masjid Nabawi mendengar bacaan Quran, akhirnya masuk Islam. Pemimpin di kalangan penduduk di Yamama. Saya pernah cerita tuan-tuan, di kalangan Bani Hanafiyah.
Jadi maksud ayat ini tadi adalah untuk memberi peluang kepada mereka mendapat hidayah Allah, orang beriman, peluang untuk menambah iman, menambah amal saleh, orang kafir, supaya tempoh itu yang berbaki menyebabkan mereka masuk Islam. Dan saya telah cerita kepada tuan-tuan semalam, antara tokoh kafir yang masuk Islam dalam tempoh period Hudaybiyah itu antaranya ialah Khalid Walid yang dipanggil dengan Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus, dan juga dipanggil kepada diberi hidayah kepada Amr bin Al-As yang merupakan seorang pemidato dan pemimpin yang sangat berpengaruh di kalangan musyrikin Quraisy yang juga masuk Islam di antara tempoh Hudaybiyah dengan Fathu Makkah. Baik, jadi kelebihan yang Allah berikan kepada orang beriman dalam ayat ini, dalam ayat ke-25 dan 26 ni, adalah memberi kepada mereka tempoh untuk menambah masalah dan bagi si kafir peluang untuk beriman. Kemudian datang ayat yang ke-26 yang kita lihat ketika Allah menjadikan dalam hati orang kafir ini kebencian dan ta'assub yang bukan-bukan, kesombongan yang bukan-bukan, yang telah kita pelajari bagaimana Suhaib bin Amr ketika Nabi SAW menyuruh supaya menulis perkataan Bismillahirrahmanirrahim, minta untuk tukar jadi Bismillahirrahmanirrahim antara Muhammad Rasulullah SAW dengan Suhail, maka diminta tukar Muhammad bin Abdullah. Ini adalah ayat-ayat ataupun penyataan-penyataan yang berupa kebencian dan juga kesombongan yang ditunjukkan oleh puak musyrikin. Walaupun demikian Allah mendidik nabinya dan orang Islam untuk bersabar. Ini dia yang Allah berikan kepada orang beriman, iaitu fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Allah beri ketenangan untuk Sayyidina Umar yang bengis dan tegas itu untuk bersabar, dan begitu juga kepada semua sahabat yang memang tidak gembira dengan perkembangan pertemuan di Hudaybiyah itu, dilihat tidak menyebabkan mereka, tapi mereka dapat bersabar di atas pendidikan Rabbani yang bersifat Rabbaniyah yang Allah berikan kepada umat Islam menerusi nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alzamahum kalimatat taqwa, dan Allah Taala telah memberikan kepada mereka ini, mewajibkan mereka dengan kalimat taqwa, dan mereka adalah orang yang paling layak untuk menjadi orang bertakwa. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, kata para ulama tafsir, kata Muhammad Al-Urami, Imam Muhammad Al-Urami contohnya dalam kitab ni Ar-Rawh wa Raihan, ada berbagai perkara yang dimaksudkan dengan ketakwaan. Yang pertama sekali, ketakwaan ni seperti yang kita faham adalah takwa, iaitu datang perkataan wiqayah, iaitu Allah mendidik mereka ni supaya bersabar, supaya ikut apa yang Allah nak walau mereka tidak suka, dan menjauhi perkara yang Allah larang walaupun nafsu mereka meronta-ronta untuk melakukannya. Itu makna takwa yang paling basic, tuan-tuan. Dan kemudian lagi makna takwa ni kata Imam Az-Zuhri, iaitu keteguhan mereka berpegang kepada Bismillahirrahmanirrahim, kalimah tayyibah, dan juga Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mengatakan bahawa maksud kat sini adalah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kalimah takwa sebenarnya yang bezakan mereka daripada kufur, kerana ayat sebelum menceritakan tentang orang kafir yang memiliki hamiyah, iaitu kesombongan, keta'asuban, fanatik, yang asabiyah, yang bukan-bukan kepada kekufuran itu, dan juga kefasikan, penentangan terhadap Allah SWT, kebejahatan perangai dan sebagainya. Jadi kata Imam Muhammad Al-Urami, qila innal ladzina kanu qablana la yumkin li ahadin minhum an yaqulu la ilaha illallah fil yawmi wal laila illa maratan wahidah. Orang sebelum kita pada zaman Bani Israel dahulu dan sebelum Bani Israel yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul yang diutuskan kepada mereka dahulu, kata Imam Muhammad Al-Urami, mereka tidak mampu untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu, melainkan sekali saja seharian. Mereka tak boleh nak sebut kerana terlalu berat kalimah itu. La ilaha illallah mereka tidak mampu untuk sebut, kata Imam Muhammad Al-Urami dalam tafsirnya Rahu wa Raihan. Jadi ini juga sebahagian daripada kalimah takwa. Allah berikan nikmat kepada kita orang beriman untuk mengucapkan kalimah ini sebagai umat Nabi Muhammad berkali-kali sehari-hari tanpa ada batas. Sedangkan orang sebelum kita memang tidak boleh menyebut kerana beratnya kalimah itu. Memang mereka tak boleh nak sebut, melainkan sekali sahaja sehari, la ilaha illallah. Tapi kita umat Islam diberikan peluang yang seluas-luasnya, diberi kenikmatan, diberikan kepada kita kelebihan, boleh mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu tak kira waktu, dalam keadaan kita uzur ataupun dalam keadaan kita suci, ia tidak dilarang sama sekali, kata Imam Muhammad Al-Urami. Jadi la yastati an yaqulaha akthar min dhalik wa kana qailuha yamuddu biha sautahu hatta yanqati an-nafs. Kalau orang terdahulu mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu lebih sekali, mereka hampir-hampir terputus nafasnya. Ya, sedangkan Allah berikan kepada umat ini ayaqulaha mata sya'u wa aina sya'u.
mereka boleh mengucapkan kalimah taqwa itu, kalimah la ilaha illallah sebanyak mana mereka nak, dalam apa juga keadaan mereka nak, walaupun mereka dianggap suci ataupun tidak, mereka dibenarkan untuk ucapkan kalimah la ilaha illallah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Allahu akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Jadi orang Islam dia berikan kepada mereka nikmat sakinah, ketenangan, dan dia beri kepada mereka kalimah taqwa, sama ada bismillahirrahmanirrahim kata Imam Az-Zuhri, ataupun kalimah la ilaha illallah, iaitu afdalu zikri, yang kita tahu sebaik-baik zikir mengucapkan kalimah la ilaha illallah ini. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, dan mereka itu adalah orang yang paling berhak dengan kalimah taqwa itu dan patut memilikinya. Kita orang beriman kena rasa gembira kerana Islam datang untuk mengajar kita berbagai perkara. Ada beribu-ribu ilmu, tuan-tuan, kata Syekh Imam Muhammad Abdul Hayy Al-Kattani dalam buku beliau Taratib Idariyah, yang lahir daripada Islam, daripada Al-Quran. Kerana Al-Quran mengajar kita ilmu. Banyak perkataan wallahu a'lam, wallahu alimun, perkataan alim, alimul ghaibi wasyahadah, perkataan ilmu itu begitu banyak kali dibawakan dalam Al-Quran, tuan-tuan, dalam berbagai variasi, yang menyebabkan, kata Imam Ghazali, sehebat kita mana sekalipun, di hujung perkataan kita mesti ucapkan wallahu a'lam bis-shawab. Allah yang tahu segala-galanya, yang terbetul, yang terbaik, yang paling tepat, Allah aja tahu. Aku tahu sikit. Aku tahu ni pun kerana aku membaca atau disampaikan atau aku belajar. Allah mengetahui perkara itu sebelum berlaku, selepas berlaku, semuanya dalam pengetahuan Allah SWT. Itu sebab perkataan yang sebut tentang ilmu ni muhit. Ahata bi kulli syai'in ilma. Ahad maknanya Allah menguasai semuanya. Kita mengetahui perkara itu juzuk-juzuk, kata Imam Ghazali, bezanya ilmu kita dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kata makna ayat yang ke-26 yang kita sedang huraikan ini, ay wazkur ya Muhammad idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim anfal jahiliyah famtana'a Suhail bin Amr yaktub fi kitab as-sulh alladhi baina Rasulillah wal musyrikin bismillahirrahmanirrahim. Wa an yaktub fihi Muhammad Rasulullah wa amtana'a huwa wa qawmuhu an yadkhula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'amahu fi hadzal masjid 'amahu hadzal masjidil haram. Jadi orang musyrikin telah pun menghalang Nabi SAW kerana kebencian, kerana sifat kesombongan dari mereka, padahal mereka mendakwa mereka penjaga Baitullahil Haram. Tetapi mereka menghalang umat Islam untuk memasuki kota Mekah, padahal mereka tahu datangnya Nabi untuk menunaikan umrah semata-mata, bukan untuk berperang. Bilangan mereka pun jauh, terlalu sedikit nak dibandingkan dengan penghuni kota Mekah. Tapi semua itu telah pun tertutup hati mereka untuk mereka menghalang kedatangan umat Islam ke Mekah bagi menunaikan ibadah umrah pada tahun itu. Tuan-tuan tahu berapa kali Nabi buat umrah, tuan-tuan? Ya, dalam buku ni Syekhuna Datuk Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman Hafizahullah Abu Anas Al-Madani, ni antara kitab yang baik untuk tuan-tuan pergi menunaikan umrah. Mekah, kelebihan dan sejarah. Ni ada buku kedua, Madinah, kelebihan dan sejarah. Nak pergi buat haji ke umrah ke, mesti baca kedua buku ni, supaya kita tidak terlepas peluang mendapat kelebihan-kelebihan yang terdapat di dua kota suci itu, Mekah dan juga Madinah. Antara buku yang terbaik yang dikarang oleh Abu Anas Al-Madani, dengan pengalaman beliau berada di sana beberapa tahun, hampir 20 tahun, menulis segala liku-liku perjalanan, kehidupan dan juga tempat-tempat istimewa di sana. Rasulullah SAW menaikkan umrah ni 4 kali, tuan-tuan yang boleh kawasan. Sekali dalam peristiwa yang kita lihat ini dalam Hudaybiyah, yang mana telah dihalang. Kemudian tahun berikutnya Nabi telah pergi bulan Zulkaidah juga, 3 hari sahaja seperti yang dipersetujui dalam perjanjian Hudaybiyah, dan kemudian Nabi pulang selepas 3 hari. Yang ketiga, ketika Nabi menunaikan ibadah haji juga dalam bulan Zulkaidah. Ketika Nabi menunaikan ibadah haji yang pertama dan terakhir itulah haji sekali saja dalam hidup Nabi SAW. Yang keempat, ketika pembukaan Taif, peristiwa Hunain. Ini 4 kali, kata Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, menunjukkan bahawa keutamaan bulan Zulkaidah. Dan tambahan pula, orang Arab pada zaman dahulu, jahiliyah, mereka beranggapan kalau menunaikan ibadah umrah pada bulan Zulkaidah adalah seburuk-buruk perkara, afjar fujur, perkara yang paling fasik, perkara yang paling buruk, perkara yang paling dibenci oleh Allah. Itu tanggapan kaum jahiliyah. Maka Nabi telah membuktikan Zulkaidah adalah bulan haram, bulan yang mulia. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah pun melakukan ibadah umrah sebanyak 4 kali, semuanya dalam bulan Zulkaidah. Ingat tahu? Nanti soalan ni muncul untuk dapat hadiah tafsir bin Katsir. Berapa kali Nabi buat umrah, tuan-tuan? Berapa kali Nabi buat haji, tuan-tuan?
Bulan apa Nabi buat umrah tiap kali itu? Dah tahu Baik. Sebelum terlupa saya sampaikan pesan penaja pula. Dapatkan Habatus Sauda Birkah daripada Zahazan Travel. Kami menghasilkan birkah ni daripada Habatus Sauda yang Nabi nyatakan bahawa ia merupakan rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian, kata Nabi SAW. Ambillah tuan-tuan Habatus Sauda. Dan proses begini senang untuk dinikmati, dimakan. Ada pula bekas seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat Habatus Sauda daripada Zahazan Travel namanya Birkah. Ada perkataan barakah. Sekarang kami ada kempen bulan kemerdekaan tuan-tuan. Beli 5 dapat hadiah 3. Apa 3 tu? Dapat satu lagi Birkah 1 botol. Dapat korma mekjol pula. Dan dapat korma ajwa lagi. Best tuan-tuan. Jadi kami ada kempen bulan kemerdekaan sekarang. Sama kita mengibar bendera, tanda sayang dan cinta kepada negara. Tuan-tuan yang boleh kat sekalian, dah ingat Aziz Saiful 1 kali umrah 4 kali haji. 1 kali haji 4 kali umrah. Bulan apa buat umrah tu? Saudara Tuan Haji Aziz Saiful bulan apa buat umrah? Nabi kita SAW. Kenapa bulan itu sahaja? Kata Imam Muslim, kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, kenapa? Kenapa? Dia jawab. Dah beritahu tadi kan? Dengar baik-baik dulu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, inilah dia di antara kelebihan yang dapat kita faham dalam ayat ke-26. Iaitu Allah beri kepada umat Islam ni kelebihan, ketaatan dan ketundukan yang tidak boleh bagi kepada Nabi-Nya dan kepada perintah Allah SWT. Dan mereka adalah sebaik-baik orang yang pernah lahirkan dalam sejarah. Wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Allah Ta'ala atas segala satu maha mengetahui. Baik, jadi di akhir siaran ni tuan-tuan, saya nak beritahu tuan-tuan, saya nak jemputlah tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada peluang, para pendengar tafsir di Facebook Ustaz Zahazan ni, saya nak ajak tuan-tuan. Saya adalah penasihat kepada Xiaomi Education Berhad, Edwave Berhad. Satu company, satu syarikat, satu entity. Saya nak ajak tuan-tuan untuk sama-sama jadi peluang untuk menjadi pemegang saham. Nak tuan-tuan? Dalam institusi Xiaomi Edwave Berhad. Jadi saya sebagai penasihat syariah dan juga sebagai penasihat Islam dan juga syariah untuk Xiaomi Edwave Berhad, dan sahabat saya Prinsipal Rizwan, Prinsipal Red, yang merupakan CEO kepada Xiaomi, dengan ini bersahati menjemput tuan-tuan untuk menyertai taklimat tertutup, kalau tuan-tuan minat lah, yang akan kami adakan pada hari pada 11 September, iaitu hari Sabtu nanti, jam 8 hingga 10 malam dalam platform Zoom. Kalau tuan-tuan minat, tempat ni adalah terhad. Jadi nanti saya akan ataupun pembantu saya dah masukkan dekat bawah ni pautan untuk tuan-tuan buat pendaftaran, kerana untuk peluang ini untuk menjadi sebahagian daripada Xiaomi Edwave Berhad, yang syarikat ini atau company ini kami sasarkan untuk pergi ke IPO ke bursa saham pada tahun 2025 dengan izin Allah. Jadi saya jemputlah tuan-tuan yang punya peluang untuk terlibat sama, untuk menjadi pemegang saham dalam institusi pendidikan kami Xiaomi Edwave Berhad, supaya tuan-tuan dapat hadir bersama. Download pautan di bawah ni, ada form untuk tuan-tuan isi. Jamil Zaini, terima kasih. Terima kasih Haji Jamil Zaini, barakallahu fikum, dan semua yang hadir. Saya ajaklah Puan Kamisa dekat sini, Ustazah Nurlis, Rosamas, Saadia Basar, Aziz Najwa, semua yang ada, Puan Rosmawati, Yang Mulia Tengku Murni, Aziz Taiful, Bahrudin Budi, semua yang ada. Harfania ini, siapa saja yang ada dalam kumpulan Facebook tafsir yang saya sampaikan ni, saya jemput. Siti Aminah, semua yang hadir, Sauda, boleh hadir bersama. Nanti tuan-tuan boleh download form ini untuk tuan-tuan isi, dan kita adakan sesi untuk memahami peluang menjadi pemegang saham dalam institusi pendidikan Xiaomi. Kami cuba untuk mengadakan pendidikan untuk anak-anak kelainan special need, tuan-tuan, untuk mereka yang ada kelainan upaya, yang mana pendidikan nak diberikan kepada mereka cara Islam. Institusi ini telah kami mulakan
di Kuala Tengah, di Terengganu dan banyak tempat di Malaysia termasuk di Johor dan di KL. Ya, jadi Show Me Education Berhad, EduWave Berhad ni ingin mengajak tuan-tuan terlibat sama sebagai pemegang saham. Jadi tuan-tuan boleh download ni, nanti form di bawah ni, tuan-tuan kita hadir sama-sama dalam program pada Sabtu malam Ahad nanti jam 8 hingga 10 malam. Jadi Principal Rate akan menyampaikan program dan saya ada bersama-sama. Tuan jemput hadir saudara-saudara. Terima kasih semua. Fauziah Ismail. Jemputlah ke kawan kita, sesahabat kita, ya, Puan Rasmawati Ibrahim, Rohida Abdul Rahman, ya, cikgu-cikgu, tuan-tuan puan-puan, Ustazah Nurlis, Suhara Bibi, jemput semua untuk hadir. Maisura Salim, Aminat Maisura, terima kasih. Cik Baharudin Budi jemput Rozan Aziz, jangan lupa tau. Jadi hari Sabtu Ahad besok kita tak ada kuliah. Saya adakan program ni untuk ajak tuan-tuan bersama-sama kami dalam Show Me EduWave Berhad. Boleh? Syarikat yang ditarget untuk pergi ke bursa ini insya-Allah akan beri pada kita peluang, bukan saja ada pulangan dunia, tapi ada komitmen sebagai orang Islam untuk kita di akhirat. Arwah Ayah Sapawi. Jadi terima kasih semua. Terima kasih Siti Aminah, Agustin Amira. Terima kasih. Ajaklah suami kita ke, isteri kita ke, adik-beradik kita, cikgu-cikgu yang ada kena kita, Ustazah Nuraini Maddin, ajak Ustaz Faiz. Jadi Muhammad Rizal Mansur, semua yang hadir pada malam ni saya jemput untuk bersama pada hari Sabtu malam Ahad nanti. Tapi kena download dululah borang yang ada kat bawah ni dan hantar kepada kami. InsyaAllah nanti kita jumpa hari Sabtu malam Ahad. Terima kasih. Jadi setakat ini saja dulu, kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syekh Nisa Latifah Jaafar, Rohaya Hashim, terima kasih semua. Jemput datang nanti. Fatimah Wati Muhammad, terima kasih Puan, banyak sokong kita. Muhammad Azam Johari, Zaitun Osman, insyaAllah jemput. Tapi kena download dulu tau, Nomala Ahmad. Download dulu form di bawah ni, kemudian nanti baru boleh hadir dalam program kami pada hari Sabtu Ahad. Terima kasih semua. Hamimah Naim, Rohana Yahya, bersama kita berdoa, mudah-mudahan di kalangan tuan-tuan ni yang mustajab doanya, Allah makbulkan hajat kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahlil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahuli 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la maridan illa shafaita wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la musibatan illa nafasta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana fiha salah ila adaitaha wa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma akthir malana waladana wasi' lana fi darina wa barik lana fima ataitana wa atil hayatana ala ta'atik wa ahsin amalana wa ighfir lana. Allahumma tahhir qulubana min nifaq wa a'malana min riya wa alsinatana min al-kazib wa a'yunana min al-khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم tuan. Jumpa lagi malam esok insya-Allah dalam kuliah tafsir kita, dan Sabtu malam nanti kita jumpa dalam program bersama dengan Show Me EduWave Berhad. Terima kasih tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggalkan tuan-tuan semuanya bawah jagaan Allah. Secinta tuan-tuan puan-puan kerana Allah. Uhibbukum fillah. Astagfirullahaladzim wa amanatukum wa khatimah amalikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.